Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 1.1C pada muka surat 14. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ini bagi setiap yang berikut. A. S berubah secara langsung dengan T dan U. Ini bermaksud S berubah secara langsung dengan T, S berubah secara langsung dengan U. Maka tata tandanya adalah seperti ini. Di mana ia boleh dibaca sebagai S berubah secara langsung dengan T dan U ataupun S berubah secara tercantum dengan T dan U. B. V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Ini bermaksud V berubah secara langsung dengan W kuasa 2, V juga berubah secara langsung dengan X. Maka tata tandanya adalah B berubah secara langsung dengan W kuasa 2, X. C. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2C. Maksudnya, A berubah secara langsung dengan B kuasa 3, A juga berubah secara langsung dengan punca kuasa 2C. Oleh itu, tata tandanya adalah A berubah secara langsung dengan B kuasa 3, punca kuasa 2C. D. Luas permukaan melengkung L sebuah silinder berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J dan tingginya H. Ini bermaksud R berubah secara langsung dengan J, R juga berubah secara langsung dengan H. Maka tata tandanya adalah R berubah secara langsung dengan J dan H. Soalan 2. Hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Soalan A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Diberi P sama dengan 5.184 apabila Q sama dengan 1.2 dan R sama dengan 216. Hubungan tersebut boleh ditulis dalam bentuk ini. Dan ini adalah maklumat yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, kita tukarkan hubungan ubahan itu dalam bentuk persamaan ini. Kemudian kita gantikan nilai-nilai P, Q dan R yang sepadan. Kemudian kita pindahkan nombor-nombor ini ke sebelah kiri menjadi hasil bahagi. Oleh itu, kita akan dapat bahagian seperti ini. Jawapan akhirnya, K adalah sama dengan 0.5. Soalan B. P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. Diberi P sama dengan 1/3 apabila Q sama dengan 1/5, R sama dengan 3/2 dan S sama dengan 1/3. Maka hubungan itu boleh dituliskan dalam bentuk tata tanda seperti ini. Dan ini adalah maklumat PQRS yang diberikan dalam soalan. Kita tuliskan hubungan ubahan itu dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian gantikan nilai-nilai PQRS yang sepadan. Semua nilai sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi hasil bahagi. Akan menjadi bahagian seperti ini. Maka jawapan K adalah 10. Soalan 3. Diberi Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika soalan A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Ini adalah maklumat yang diberikan dalam soalan. Hubungan bagi soalan A boleh ditulis dalam bentuk hubungan ubahan seperti ini. Kemudian kita tuliskan pula dalam bentuk persamaan. Seterusnya kita ganti masuk nilai X, Y, Z yang sepadan. Kemudian pindahkan nilai ini dan juga ini ke sebelah kiri menjadi hasil bahagi, akan dapat bahagian ini. Oleh itu, nilai K adalah sama dengan 3/2. Nilai K ini kita ganti balik ke dalam bentuk persamaan tadi, maka kita akan dapat persamaan Y sama dengan 3/2 punca kuasa 2X, Z. Soalan B. Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Ia boleh dituliskan dalam bentuk hubungan ubahan ini. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan. Gantikan nilai-nilai X, Y dan Z yang sepadan. Pindahkan dua nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini. Maka K akan sama dengan 3/8. Nilai K ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas ini tadi. Maka persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Soalan 4. Harga bagi sebatang rod besi X ringgit berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 jejari J. Jika sebatang rod besi dengan panjang 150 dan jejari 3 dijual pada harga RM27, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan P dan J.
Hubungan yang terbentuk adalah seperti ini. Berikut adalah nilai bagi P, J, dan X yang diberikan dalam soalan. Kita tuliskan hubungan ubahan itu dalam bentuk persamaan, gantikan nilai-nilai yang sepadan, kemudian pindahkan nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, akan dapat bahagian ini, dan K adalah sama dengan sifar pukulan sifar 2. Nilai K ini diganti balik ke dalam persamaan di atas ini, oleh itu akan membentuk persamaan X sama dengan sifar pukulan sifar 2 PJ kuasa 2. Soalan 5. Diberi G berubah cara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Jika G sama dengan 42, apabila H sama dengan 7 dan M sama dengan 16, hitung A, nilai G apabila H sama dengan 4 dan M sama dengan 81. Soalan seperti ini boleh dibuat dengan dua kaedah. Pertama, kita tuliskan hubungan itu dalam bentuk hubungan ubahan. Kemudian tukar dalam bentuk persamaan. Ini adalah nilai G, H, dan M yang diberikan dalam soalan. Kita ganti ke dalam persamaan itu, kemudian pindahkan nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, akan dapat bahagian ini. Dan nilai K adalah sama dengan 1,5. Nilai K ini diganti balik ke dalam persamaan di atas ini, akan membentuk persamaan G sama dengan 1,5 H punca kuasa 2M. Dengan ini, kita boleh menjawab soalan A, iaitu apabila diberi H sama dengan 4, M sama dengan 81. Kita gantikan ke dalam persamaan yang baru kita dapat tadi, maka nilai G adalah sama dengan 54. Kaedah kedua adalah konsep perkadaran. Nilai G, H, M yang kita dapat pertama sekali itu dilabel sebagai G1, H1 dan M1. Maka nilai-nilai G, H dengan M untuk soalan A dilabel sebagai G2, H2 dan M2. Soalan kata G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Maka kita boleh bentuk persamaan seperti ini, iaitu G1 per H1 punca kuasa 2M1 akan sama dengan G2 per H2 punca kuasa 2M2. Kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, kemudian kita pindahkan nilai ini ke sebelah menjadi hasil darab, akan dapat bahagian ini dan nilai G adalah sama dengan 54, sama seperti jawapan yang kita dapat dengan kaedah pertama tadi. Soalan B. Nilai M apabila G sama dengan 18 dan H sama dengan 20. Ini adalah sambungan daripada soalan A tadi. Maksudnya, kita akan gunakan persamaan yang telah kita dapat di soalan A untuk menjawab soalan B ini. Kita ganti masuk nilai G 18 dan H 20 ke dalam persamaan. Kemudian kita pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini dan punca kuasa 2M akan sama dengan sifar pukul 6. Kita kuasa 2 kan kedua-dua belah ini akan dapat M sama dengan sifar pukul 6 kuasa 2, di mana M adalah sama dengan sifar pukul 36. Anda juga boleh jawab soalan ini menggunakan kaedah konsep perkadaran seperti di sebelah kanan ini. Soalan 6. Jadual di bawah menunjukkan perubahan tiga kuantiti. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Hitung nilai X dan nilai Y. Hubungan dalam soalan 6 itu boleh ditunjukkan dalam tata tanda seperti ini. Kemudian kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Seterusnya kita ganti masuk nilai dalam lajur pertama ini, iaitu P sama dengan 86,4, Q sama dengan 1,2, R sama dengan 10. Kedua-dua nilai ini dipindah ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini. Oleh itu, K akan sama dengan 5. Nilai K sama dengan 5 ini akan diganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi. Oleh itu, persamaan yang terbentuk adalah P sama dengan 5Q kuasa 3R. Seterusnya, kita boleh menggunakan persamaan yang baru terbentuk ini untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu mencari nilai X dan Y. Seterusnya, kita boleh rujuk jadual, lihat nilai pada lajur yang kedua ini, iaitu P sama dengan X, Q sama dengan 2, R sama dengan sifar pukul 4. Nilai-nilai ini diganti masuk ke dalam persamaan tadi. Oleh itu, kita akan dapat nilai X adalah sama dengan 16. Kemudian kita teruskan dengan menjawab soalan yang seterusnya, iaitu nilai Y. Kita rujuk jadual, lihat nilai-nilai dalam lajur yang ketiga ini. Kita ganti masuk nilai P iaitu 1.215, Q sebagai Y, R dengan 9 ke dalam persamaan tadi. Seterusnya kita pindahkan 5 dengan 9 ke sebelah menjadi hasil bahagi, akan dapat bahagian ini dan Y kuasa 3 akan sama dengan sifar pukulan sifar 27. Kita punca kuasa 3 kan kedua-dua belah ini, maka jawapan bagi Y adalah sama dengan sifar pukulan 3.
Kita juga boleh jawab soalan ini dengan konsep perkadaran. Nilai-nilai pada lajur pertama ini kita label sebagai P1, Q1 dan R1. Kemudian nilai-nilai pada lajur yang kedua ini yang melibatkan X ini dilabel sebagai P2, Q2 dan R2. Hubungan dalam soalan ini adalah P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R, iaitu kita boleh tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang sepadan, kemudian nilai ini dipindah ke sebelah menjadi hasil darab. Oleh itu, nilai X yang kita dapat adalah sama dengan 16. Seterusnya kita cari nilai untuk Y. Dengan cara yang sama, nilai-nilai pada lajur pertama ini kita label sebagai P1, Q1 dan R1. Manakala nilai pada lajur yang ketiga yang mengandungi Y ini kita label sebagai P2, Q2 dan R2 diganti masuk ke dalam rumus yang sama ini, akan dapat bahagian ini. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah darab silang, kita boleh tukarkan bentuk ini ke dalam bahagian seperti ini. Maka Y kuasa 3 sama dengan sifar perpuluhan sifar 27. Kita punca kuasa 3 kan kedua-dua belah ini. Oleh itu, jawapan Y akan sama dengan sifar perpuluhan 3. Soalan 7. Tenaga kinetik E sebuah objek berubah secara langsung dengan jisim W dan kuasa 2 laju V objek itu. Diberi bahawa tenaga kinetik sebuah objek dengan jisim 3 bergerak dengan kelajuan 12 ialah 216. Hitung laju dalam meter sesaat objek itu jika jisim dan tenaga kinetik masing-masing ialah 5 dan 640. Ini adalah hubungan ubahan bagi soalan ini. Kita tulis dalam bentuk persamaan. Kemudian, berikutnya adalah nilai-nilai W, V dan E yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam bentuk persamaan tadi. Pindahkan dua nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini dan K akan sama dengan sifar perpuluhan 5. Nilai K ini kita berganti balik ke dalam persamaan di atas tadi. Akan membentuk persamaan E sama dengan sifar perpuluhan 5 W V kuasa 2. Kita akan gunakan persamaan baru ini untuk menjawab soalannya, iaitu apabila W sama dengan 5, E sama dengan 640. Kita nak cari nilai V. Kita gantikan kedua-dua nilai ini ke dalam persamaan tadi. Kemudian pindahkan dua nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini. Maka V kuasa 2 akan sama dengan 256. Kemudian kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. V akan sama dengan 16. Soalan ini juga boleh diselesaikan dengan konsep perkadaran. Nilai-nilai W, V dan E yang pertama kita label sebagai W1, V1 dan E1. Manakala kumpulan nilai yang kedua kita label sebagai W2, V2 dan E2. Hubungan di sini adalah E berubah secara langsung dengan W, V kuasa 2. Oleh itu dari sini kita boleh bentuk persamaan seperti ini. Seterusnya kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan. Dengan menggunakan kaedah darab silang, kita boleh tukarkan bahagian ini menjadi bahagian seperti di bawah ini. Maka V kuasa 2 akan sama dengan 256. Kita punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Oleh itu, jawapan V akan sama dengan 16. Soalan 8. Isi padu sebuah kon V berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jejari tapaknya J. Sebuah kon dengan tinggi 21 dan jejari 6 mempunyai isi padu 792. Hitung isi padu dalam sentimeter padu kon dengan tinggi 14 dan jejari 15. Ini adalah bentuk hubungan ubahan yang terbentuk daripada hubungan tersebut. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan, kemudian gantikan nilai-nilai H, J dan V yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, kita pindahkan dua nilai ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini. Maka jawapan K adalah sama dengan 22/21. Nilai K ini kita gantikan ke dalam persamaan di atas tadi, maka akan membentuk persamaan V sama dengan 22/21 HJ kuasa 2. Sekarang kita boleh menjawab soalan, iaitu diberi dalam soalan, apabila H sama dengan 14 dan J sama dengan 15, apakah nilai V? Kita gantikan kedua-dua nilai ini ke dalam persamaan yang baru kita dapat tadi. Akan dapat bahagian ini. Oleh itu, jawapan untuk V adalah sama dengan 3300.
Kita juga boleh menjawab soalan ini dengan kaedah yang kedua, iaitu konsep perkadaran. Ini adalah kumpulan maklumat yang diberikan dalam soalan, iaitu kita label sebagai H1, J1 dengan V1. Manakala ini adalah kumpulan maklumat yang kedua, kita label sebagai H2, J2 dan V2. Hubungan dalam soalan ini tadi adalah V berubah secara langsung dengan H dan kuasa 2, J. Oleh itu, kita boleh dapat rumus seperti ini. Seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang sepadan. Kemudian kita pindahkan bahagian ini ke sebelah menjadi hasil darab. Akan dapat bahagian ini. Oleh itu, jawapan bagi V adalah 3,300. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.